Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Darul Insyirah kerana telah menjemput saya untuk memberikan perkongsian bersama dengan puan-puan, tuan-tuan dan juga saudara-saudari sidang penonton sekalian berkaitan dengan pembelajaran sepanjang hayat. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya adalah Ustazah Nur Salehah Muhammad Saleh. Sekarang bertugas sebagai pengarah di Institut Kajian Hadis dan Akidah Universiti Islam Selangor. Saya mempunyai 9 cahaya mata dan juga usia saya juga telah hampir mencecah warga emas. Kalau dulu warga emas dikira 55 tahun ke atas dan mendapat keistimewaannya, kemudian apabila sampai usia saya 55 tahun, kerajaan telah menukar warga emas itu adalah 60 tahun ke atas. Jadi tak sempatlah saya menikmati kelebihan-kelebihan untuk warga emas. Saya terpaksalah saya tunggu lagi 3 tahun untuk mencapai ataupun untuk mendapat faedah-faedah sebagai warga emas. Jadi saya juga salah seorang daripada yang akan mencecah status warga emas dalam tempoh 3 tahun. Jadi saya percaya tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya pada hari ini juga ada yang telah mencecah warga emas dan ada yang sedang menikmati kehidupan sebagai warga emas di mana-mana jua. Saya ucapkan selamat bergembira, selamat berbahagia dengan status kita sebagai salah seorang daripada mereka yang telah dianugerahkan Allah dengan usia emas pada usia-usia seumpama ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sama-sama kupas berkongsi tentang pembelajaran sepanjang hayat. Agak-agak kita ni bagaimana agaknya pembelajaran sepanjang hayat? Bagaimana kita nak hidup dengan yang dikatakan pembelajaran sepanjang hayat? Saya buat satu kisah sebagaimana saya nak bawa satu ayat Al-Quran yang dibawa dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 78 yang bermaksud Allah mengeluarkan kita daripada perut-perut ibu kita dalam keadaan kita tak tahu apa-apa. Dan Allah jadikan untuk kita pendengaran, penglihatan dan juga hati. Semoga kita bersyukur. Dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita awal-awal keluar daripada perut mak kita. Dalam keadaan kita bayi, baby dahulu, kita keluar daripada perut mak kita dalam keadaan kita tidak ada apa-apa pengetahuan. Yang kita tahu adalah menangis. Itulah kita pada zaman kita kecil-kecil dahulu. Dan gambaran itu sebenarnya kita boleh lihat melalui kelahiran anak-anak kita, melalui kelahiran cucu-cucu kita dan juga cicit-cicit kita. Mereka lahir dalam keadaan yang tidak mengetahui apa-apa. Namun begitu, Allah Subhanahu wa taala membekalkan kepada setiap manusia, termasuk diri kita, apabila kita lahir daripada perut mak kita, Allah kurniakan kita telinga untuk mendengar, Allah kurniakan kita mata untuk melihat, Allah kurniakan kita hati untuk merasa. Daripada situlah kita mula mempelajari sedikit demi sedikit kehidupan ini.
mempelajari tentang pahit manis, masin, masam, kelat tentang kehidupan. Bermula daripada awal-awal kita bayi sehinggalah kita membesar. Sebab itulah ada pepatah Arab mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sehingga liang lahat. Orang dulu-dulu ingat ini hadis. Rupanya dia bukan hadis, tetapi dia adalah merupakan ungkapan orang-orang Arab dahulu yang ungkapan orang-orang Arab dahulu yang menunjukkan betapa pentingnya kita belajar menuntut ilmu daripada buayan sehingga liang lahat. Namun begitu ada juga pandangan yang mengatakan dia sebenarnya hadis tetapi dhaif, ya. Namun begitu makna dia betul. Maknanya betul. Apa maksud maknanya betul? Kita belajar daripada buayan sampai liang lahat itu betul. Ya. Daripada kecil kita belajar, daripada awal-awal kita keluar daripada perut mak kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar. Sama ada pembelajaran yang kita perolehi itu sama ada secara formal ataupun secara tidak formal. Di mana ada pembelajaran yang kita perolehi melalui persekitaran. Kita perolehi daripada orang lain. Kita perolehi daripada ibu bapa kita. Kita perolehi daripada keluarga kita. Kita perolehi daripada kawan-kawan kita. Dan kita perolehi daripada perhubungan dan interaksi kita bersama dengan orang lain. Itu juga adalah pembelajaran. Ada juga pembelajaran yang kita perolehi secara langsung, secara formal. Iaitu kita pergi masuk sekolah, kita pergi universiti, kita mengambil persijilan, kita mengambil kursus, kita mengikuti latihan, kita mengikuti kursus-kursus ataupun kita mengikuti kelas-kelas agama ataupun kursus-kursus kemahiran yang kita perolehi di mana-mana tempat. Sama ada melalui online ataupun juga di masjid ataupun juga di mana-mana institusi yang menyediakan pembelajaran dan sistem pembelajaran kepada kita. Tetapi pembelajaran itu berlangsung kepada kita daripada awal sehingga kita menutup mata. Kenapa kita perlu belajar dan kenapa kita perlu mencari ilmu sepanjang hayat kita tanpa mengira kita ni telah berusia ataupun telah memasuki warga emas. Adakah orang-orang warga emas tak perlu belajar? Ataupun kita nak kata belajar ini hanya untuk mereka-mereka yang baru nak belajar, baru nak hidup. Kita yang dah lama makan garam, yang dah lama dengan kehidupan ini tak perlu belajar. Tidak. Ya? Kita semua perlu belajar. Daripada awal kehidupan kita sehingga akhir kehidupan kita. Untuk apa? Kita belajar sebenarnya satu sahaja. Kerana kita nak menjadi hamba Allah yang betul. Menjadi hamba Allah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, kerana kita nak makmurkan bumi. Dua perkara utama yang menjadi asbab kenapa kita kena belajar. Yang pertama, untuk menghambakan diri kepada Allah. Apa jua ilmu yang kita belajar, sebenarnya nak menghambakan diri, nak meletakkan penghambaan ubudiyah kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana asas kewujudan kita di muka bumi ini tidak lain tidak bukan ialah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah tidak ciptakan manusia dengan jin melainkan dengan satu sebab saja. Adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah ciptakan Nabi Adam. Allah cipta Nabi Adam dan cipta keturunan-keturunan Nabi Adam yang terdiri daripada kita manusia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Dan bagaimana Allah dan apakah yang Allah beri, yang Allah kurniakan kepada Nabi Adam sebagai untuk melaksanakan ataupun untuk merealisasikan tujuan ibadah itu. Apa yang Allah kurniakan kepada Nabi Adam? Allah Subhanahu Wa Taala
mengurniakan kepada Nabi Adam ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada Nabi Adam itu semua nama-nama. Menunjukkan bahawa nak beribadah kepada Allah daripada kita lahir sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala perlu ada ilmu. Tanpa ilmu, bagaimana kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Benda yang sama juga berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan menjadi rasul adalah belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bermula dengan belajar, bermula dengan membaca. Bacalah. Dan akhir sekali, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang akan mengajar manusia apa yang manusia tidak tahu. Artinya belajar, berilmu ini adalah merupakan satu proses yang mesti berlaku dan kelestari mesti berlaku dan berterusan daripada awal sehingga akhir. Sebab proses inilah yang akan membawa kita kepada mengenal Allah. Mengenal Allah dan juga proses ini jugalah yang akan membawa kita kepada menjadi hamba Allah yang betul. Hamba Allah yang benar-benar meletakkan seluruh jiwa raga dia, perasaan dia, kehidupan dia, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sentiasa kita ucap di dalam solat kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, kehidupanku, kematianku hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mencapai perkara ini hanya melainkan dengan ilmu pengetahuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum tu saya nak minta maaf sebab suara saya ni agak serak sedikit, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti perbincangan dan juga perkongsian saya ini dengan baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggesa kita untuk mencari ilmu? Apa kelebihan sebenarnya kita ni mencari ilmu? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala dan bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mencari ilmu. Yang diberikan kepada mereka ilmu, Allah angkat darjat mereka. Artinya tidak rugi kita belajar ni. Sebab belajar inilah yang akan memberikan kita kemuliaan. Kemuliaan kita berada pada pembelajaran kita, kepada ilmu yang kita cari. Dan sebenarnya puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan, kita pernah tengok dalam berita-berita daripada media massa, sama ada daripada luar negara ataupun daripada dalam negara sendiri, bagaimana disebut kakek-kakek, nenek-nenek, atuk-atuk walaupun dah berusia warga emas, dah usia 70 tahun, dah 80 tahun, tetapi mereka masih lagi gigih mencari ilmu. Ada yang usia 80 tahun tetapi baru telah berjaya memperolehi degree ataupun sarjana muda. Ada usia 80 tahun masih lagi gigih menghabiskan PhD. Dan saya ada seorang kawan usia dah hampir 90 tahun daripada di College Universiti Islam di Universiti Islam Antarabangsa di Universiti Islam Selangor ini, seorang pelajar PhD yang sebenarnya dah hampir usia 90 tahun tetapi masih lagi sedang gigih
menyiapkan tesis PhD-nya. Dan saya dikhabarkan beliau telah pun menghantar notis niat untuk menghantar tesisnya, dan saya berharap kepada sahabat saya itu untuk berjaya dan berjaya sampai kepada cita-citanya untuk mencapai dan menggenggam segulung PhD. Dan sebenarnya ilmu ini bukan sekadar PhD, tuan-tuan dan puan-puan. Itu saya tunjuk contoh kegigihan di antara sahabat-sahabat kita yang nak menyelesaikan persijilan sama ada peringkat degree, master, PhD. Tetapi itu bukan semata itu itu bukanlah satu-satunya jalan untuk kita menambahkan ilmu ataupun untuk kita melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat. Ya, kita mengikuti kelas di masjid, mengikuti kelas-kelas yang dianjurkan oleh Darul Insyirah contohnya, ataupun mengikuti kelas-kelas yang dianjurkan oleh mana-mana pertubuhan untuk membawa kita belajar dan sebagainya, juga sebahagian daripada proses untuk kita menggali dan juga mendapatkan ilmu. Tetapi yang penting sekali tuan-tuan dan puan-puan, ilmu yang kita peroleh itu kita nak buat apa? Ada soalan yang ditanyakan pada saya, kami dah usia 80 tahun, 70 tahun, belajar ilmu nak buat apa? Ya? Kalau orang lain belajar ilmu, dia nak jadi arkitek, nak jadi engineer, nak makmurkan bumi. Kami yang dah tua-tua ni belajar ilmu untuk apa? Untuk apa belajar ilmu? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, belajar ilmu adalah tanda ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bererti apabila kita dah pencing dalam dunia pekerjaan sebenar bersama dengan swasta ataupun bersama dengan kerajaan, artinya dunia perkhidmatan kita dah selesai ataupun dunia servis kita dah habis. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak beriman begitu. Bagi saya, selagi hayat dikandung badan, selagi kita ini ada kudrat untuk bercakap, selagi kita ini ada kudrat untuk menulis, selagi kita ini ada kudrat untuk memberi pandangan dan pendapat, kita masih lagi boleh menyebarkan ilmu pengetahuan itu, tuan-tuan dan puan-puan. Malah bagi saya, persaraan kita adalah merupakan awalnya kita menyumbang kepada ilmu pengetahuan. Banyak pengalaman yang telah kita kaut, yang telah kita kutip, yang telah kita simpan dalam khazanah diri kita. Siapa yang boleh kongsi khazanah yang ada pada kita ni? Melainkan diri kita sendiri. Sebab itu saya hari ini menyeru kepada tuan-tuan, menyeru kepada puan-puan, menyeru kepada bonda-bonda yang berada di hadapan saya pada hari ini, untuk kita keluarkan balik khazanah pengalaman yang ada pada diri kita untuk dijadikan sebagai perkongsian, dijadikan sebagai pengalaman pengajaran, dijadikan sebagai bacaan kepada generasi akan datang. Generasi sekarang dan generasi yang akan datang memerlukan sangat sentuhan daripada kita semua. Jadi selagi kita boleh menulis, tulislah. Dan saya dah buktikan dengan diri saya sendiri. Saya percaya usia kita tidak lama. Dan kita tidak boleh sampai kepada satu usia yang kita hajat kalau kita nak mati. Memang kita akan mati. Tetapi ada perkara yang boleh kita tinggalkan kepada generasi akan datang dengan ilmu yang ada pada kita, dengan pembelajaran yang kita buat ini, iaitu melalui penulisan kita dan juga melalui rakaman-rakaman video yang kita buat seumpama ini. Ini akan hidup. Ya, jadi penulisan-penulisan yang kita buat, tak kiralah penulisan kita tentang masakan, penulisan kita tentang pengurusan rumah tangga, penulisan kita tentang pengurusan keuangan, penulisan kita tentang penghayatan ilmu, penghayatan akidah, penghayatan ibadah, penghayatan akhlak, penulisan kita tentang ulum syarak, ataupun penulisan kita tentang bagaimana mencipta ataupun membina, membuat reka bentuk rumah. Ya? Membuat reka bentuk rumah sebagai arkitek, sebagai pegawai takbir, bagaimana mengurus pejabat, bagaimana mengurus manusia,
penulisan kita tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Ini perlu dikongsi kepada semua generasi akan datang. Bagaimana nak kongsi? Dengan cara menulis, bercakap dan sebagainya. Saya ulang lagi, saya seru semua diri saya, termasuk diri saya dan juga rakan-rakan saya di luar sana, golongan yang dikatakan dianggap sebagai warga emas, kita adalah betul-betul emas. Emas yang boleh memberikan sinar dan juga memberikan harapan kepada generasi akan datang dengan limpahan, dengan perkongsian ilmu yang boleh kita salurkan ataupun kongsikan kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi satu saya percaya tuan-tuan dan puan-puan juga pernah mendengar hadis ini yang berbunyi idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa salas sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Maksudnya, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, terputus kepadanya segala perkara, melainkan 3 perkara. Yang pertama, sedekah yang dia laksanakan, sedekah jariah. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. 3 perkara ini menjadi kekuatan kepada kita dan juga menjadi penyebab kepada kita untuk terus beramal, untuk terus bersedekah, untuk terus menabur bakti melalui ilmu yang bermanfaat dan juga berbuat baik. Dan kita berharap kepada doa anak-anak kita yang soleh dengan cara kita mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya ilmu kita boleh bermanfaat? Tadi saya ada sebut bahawa ilmu yang ada pada kita ini untuk dikongsi. Ya. Tak kiralah kita kongsi dengan siapa pun. Yang penting ilmu kita ni mengalir. Ya, ilmu kita ni mengalir kepada mereka-mereka berada bersama kita. Bonda-bonda yang berada di Darul Insyirah contohnya. Walaupun bonda hidup di Darul Insyirah bersama dengan kawan-kawan, tetapi ada anak-anak yang datang untuk menziarahi. Ada pelajar-pelajar yang datang untuk menziarahi. Ada tukang masak yang datang bersama dengan kita. Ada pekerja-pekerja yang bersama dengan kita. Gunakanlah masa itu untuk berbicara, bercakap perkara-perkara yang baik. Ya, yang bermanfaat, memberi nasihat yang baik. Ataupun kalau bonda-bonda semua ataupun ayahanda-ayahanda semua dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang berada di hadapan saya ini masih ada kudrat untuk menulis, tulislah. Buatlah catatan. Kalau ada laptop, typelah. Bagilah nasihat-nasihat yang berguna kepada generasi akan datang. Sebab mereka sebenarnya sangat-sangat berhajat kepada nasihat bonda-bonda semua. Sangat-sangat berhajat kepada nasihat ayahanda. Tak kiralah dalam apa jua aspek kehidupan. Bukan sahaja dalam aspek kehidupan berkeluarga, tetapi aspek kehidupan berkawan, bersahabat. Aspek dalam bidang pekerjaan, nak jadi pekerja yang baik pun mereka sangat berhajat kepada nasihat. Dan nasihat inilah yang akan menjadi pegangan. Dan apa yang kita nasihatkan, apa yang kita tulis dan menjadi ikutan, itulah yang menjadi ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Secara tidak langsung juga dia adalah sedekah jariah kita. Sedekah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan semata-mata memberi duit. Ada duit, bagilah duit. Ada harta, sedekahlah harta. Ada aset, wakaflah aset. Ya? Tetapi selain daripada itu, bahasa yang baik, ucapan yang indah, ucapan yang baik, nasihat yang baik, termasuk juga senyuman kita, dia juga adalah sedekah yang boleh kita bagi kepada mereka yang berada di sekeliling kita.
Termasuk juga nasihat-nasihat yang baik kepada mereka-mereka yang berhajat kepada nasihat juga dipanggil sedekah. Dan kita sangat beruntung, bonus untuk kita sekiranya kita mempunyai aset yang ketiga, iaitu doa anak yang soleh. Nak mendapat doa anak yang soleh ini bagaimana? Memang kita bermula dengan ibu dan bapa yang soleh dan solehah akan melahirkan, mendidik, membentuk anak-anak yang soleh yang akan sentiasa mendoakan kita. Kitalah dahulu kena doa kepada ibu bapa kita. Walaupun kita dah tua, ya, walaupun kita sebenarnya dah tua, dah sampai warga emas, tetapi kita tetap ada ayah dan ibu yang masih lagi mengharapkan doa kita. Anak yang soleh ini bukannya budak-budak. Kita pun anak yang soleh kepada ibu dan bapa kita. Jadi mereka juga berhajat kepada doa kita sebagai anak yang soleh. Jadi 3 perkara ini tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah peringatan kepada kita. Artinya, walaupun kita sudah meninggal dunia, walaupun kita sudah tidak ada di muka bumi ini, sekiranya kita berjaya meninggalkan 3 perkara ini, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, serta doa anak yang soleh, kita sebenarnya masih ada dalam ingatan mereka di muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum berakhir saya nak bagi satu nasihat daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada memberi nasihat kepada kita semua. Nasihatnya adalah ta'allam falaisal mar'u yulad aliman. Imam Syafi'i kata apa? Belajarlah. Ta'allam, belajarlah. Tak ada orang yang lahir turu-turu pandai. Tak ada orang lahir turu pandai. Semua orang lahir dengan tak pandai. Samalah tadi dengan ayat Al-Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kamu daripada perut mak kamu dan kadang kamu tak tahu. Ya? Jadi belajarlah. Tak ada orang lahir pandai terus. Ya, lahir pandai tu tak ada. Semua orang perlu kepada belajar. Begitu juga kita. Dan belajar kita ini biarlah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan orang yang mencari ilmu. Kerana orang yang mencari ilmu dan sentiasa berusaha untuk mencari ilmu, meningkatkan ilmu pengetahuannya, dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia dianggap sebagai berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan ilmu itulah yang akan menjadikan kita seorang hamba Allah yang baik, ya. Jadi saya ulang lagi, kita kena belajar sampai bila-bila. Long life learning itu adalah pembelajaran berterusan yang tidak mengenal erti usia. Terus belajar untuk kita menjadi hamba Allah yang baik. Dan orang yang paling baik belajarnya adalah apabila mereka menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada orang lain. Jadi kita belajar dan kita juga berkongsi ilmu pengetahuan kita kepada generasi akan datang supaya generasi akan datang sentiasa sentiasa melakukan kebaikan, dan kebaikan selagi kebaikan yang mereka buat hasil daripada ilmu yang kita salurkan, kita akan terus mendapat pahala di sisi Allah dan itulah syurga untuk kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sudah sampai kepada penghujung, di mana saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan Hari Warga Emas. Kita telah berjaya melaksanakan Hari Warga Emas ini selama sebulan dan banyak program-program dan juga aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan sepanjang sebulan untuk meraihkan Warga Emas. Dan saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan Hari Warga Emas kepada kita semua. Semoga Warga Emas ini betul-betul emas. Dia bukan nama sahaja nak sekadar nak mengambil hati, tetapi kita adalah emas yang akan terus memberikan sinar dengan keemasan kita kepada generasi akan datang. Ya, kita kena rasakan kita begitu. Kita bukan orang tak berguna. Kita orang yang berguna kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, dan akan terus menyumbang kepada generasi akan datang dengan berbagai-bagai sumbangan kita.
Jadi sebelum saya mengakhiri, saya mengambil kesempatan untuk dipanggil untuk menutup Hari Warga Emas yang dilancarkan oleh Darul Insyirah baru-baru ini dengan ucapan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menutup Hari Warga Emas Darul Insyirah untuk tahun 2022. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.